Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita akan mulakan pengenalan preview ni preview pengenalan ulumul Quran, dan terlebih dahulu mari kita sama-sama mulakan majlis ini dengan membaca surah Al-Fatihah, yang mana kita akan khususkan juga pembacaan surah Al-Fatihah ini buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini juga majlis ini akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ala hazin wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fakhina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian ini untuk review pengenalan ulumul Quran. Lebih dahulu, siapa yang dah mengenali diri saya, mungkin mereka dah tahu nama saya Idris bin Ahmad. Ataupun dia panggil Ustaz Idris Ahmad. Dekat sini ada nombor telefon bimbit saya dan juga alamat email saya. Tapi siapa yang dah kenal saya, dia tahulah nama saya. Maknanya yang belum kenal, mungkin kat Siti Hawa, saya rasa boleh dapat nombor telefon bimbit dan email address ni insya-Allah. Kak Siti Awak boleh dengar lah? Audio boleh Kak Siti? Ya, dengar Ustaz. Boleh. Dengar. Okey, alhamdulillah. Apa? Baik, kita akan adakan kursus ulumul Quran ini selama 6 bulan. Apa yang saya gunakan kaedah kitab ulumul Quran daripada Dr. Ustaz Firdaus Yahya. Tapi saya gunakan secara presentation ni, saya cuma ambil dia punya PowerPoint, saya extract dia punya point-point dia aja, yang saya jadikan dia dalam bentuk PowerPoint presentation dalam pengajian kursus selama 6 bulan ini. Sebab kalau saya nak ikut kitab dia, yang saya belajar dengan dia dulu ni, saya makan masa hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun juga, agak panjang lah jangka masa saya belajar dengan dia tu. Jadi saya rasa untuk kita belajar dewasa ni, kita ambil dia point form. Yang penting dalam pengajian ni saya nak semua orang faham apakah ulumul Quran itu dan apakah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ini keutamaan dia. Sebab masyarakat kita belum terdedah lagi dengan pengenalan ilmu Quran ni. Bila saya kata nak ajar kelas ulumul Quran, kursus ni kan, kursus ulumul Quran, nanti dia tanya, Ustaz ni belajar tajwid ke apa? Ada orang masih ada mentaliti yang mengingatkan saya ni nak ajar ilmu tajwid. Tidak. Tapi ilmu tajwid tak saya nafikan, dia memang sebahagian daripada ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dia merupakan cabang-cabang ilmu ni banyak dalam Al-Quran. Salah satu daripada dia memang betul ilmu tajwid, dan selain daripada ilmu tajwid ni ada banyak lagi ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul Quran ini. Baik. Apakah makna ulumul Quran ini? Makna ilmu Quran ni saya ambil daripada contoh bilangan dulu. Sama ada bilangan 1, 2 atau 3. Baik, kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, saya ambil 3 bahasa sekali. Kalau satu ilmu kita panggil satu ilmu, bahasa Melayu. 2 ilmu kita panggil 2 ilmu, 3 ilmu, 4 dan seterusnya. Dalam bahasa Inggeris,
Kalau satu ilmu dia panggil singular, kalau dua dia panggil dual, kalau tiga dan ke atas ni dia panggil plural. Maknanya banyak ilmu. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau satu ilmu dia panggil mufrad. Kalau dua ilmu dia panggil musanna. Kalau tiga dan ke atas ni dia kira jamak. Jamak maknanya banyak. Jadi kita nak kena faham empat ni dulu. Kata jamak dia. Sebab ulumul Quran ini dia sebenarnya merupakan kata jamak. Pengertian ulumul Quran. Ungkapan ulumul Quran berasal daripada bahasa Arab dari kata ulum dan Quran. Maknanya dua perkataan. Satu nama dia ulum, satu nama dia Quran. Bila dia gandingkan, dia gandingkan perkataan ulum dan Quran ni, kalau satu ilmu dia panggil singular tadi kan dalam bahasa Arab, bahasa Arab dia panggil mufrad, bahasa Inggeris dia panggil singular. Ilmu dari Al-Quran dikenali sebagai ilmu. Itu kalau satu ilmu dia panggil ilmu. Tapi kalau banyak ilmu dia dah jadi jamak, dah jadi plural. Maknanya di dalam bahasa Arab dikenali sebagai ulum. Ini makna ulum sebenarnya. Dia daripada perkataan ilmu. Kalau satu ilmu kita panggil ilmu, kalau ada banyak ilmu kita panggil ulum. Jadi digabungkan dengan Quran. Maknanya yang ada dalam ulumul Quran ni bukan ilmu Al-Quran, dia adalah ilmu Al-Quran. Maknanya banyak ilmu ada dalam Al-Quran. Ini yang kita nak belajar selama 6 bulan kursus ni. Baik, ulumul Quran adalah dua kalimah dari perkataan ulum dan Al-Quran. Dia dua kalimah yang berbeza. Lepas tu digandingkan jadilah dia ulumul Quran. Bila digabungkan kedua kalimah tersebut, maka ia menjadi kalimah atau perkataan ulumul Quran. Okey, kalimah atau perkataan ulum ni berasal daripada huruf Ain, Lam dan Mim. Ain, Lam, Mim ni maknanya ulum. Dia daripada word yang sama juga seperti ilmu. Nanti kita tengok ejaan dia. Ain, Lam, Mim. Ini Ain, Lam, Mim ni. Cuma bezanya nanti bila dia ada syakal, bila dia ada baris. Tapi kalau siapa yang dah belajar ilmu dot dan resam dia tentu tahu. Asalnya resam memang tak ada baris. Bila dah belajar ilmu dot baru dia nampak letaknya baris ni. Ain, Lam, Mim boleh menjadi alim. Dia dari perkataan alim. Sebab tu kalau kita bilang dia ni orangnya alim lah. Maknanya dia orang alim, maknanya dia adalah orang yang berilmu. Huruf sama juga dia huruf words. Jadi kalau satu orang yang alim, dia panggil orang itu adalah orang yang berilmu. Okay. Kalau satu ilmu, singular ataupun mufrad dikenal sebagai ilmu, kalau dah banyak ilmu dia kumpulkan, dia jadi ulum. Ini perkataan ulum sebenarnya. Contoh mufrad dan jamak. Ini saya ambil contoh. Kalau satu orang alim, kita panggil alim. Yang mufrad tu. Ataupun alimun. Dia alim. Tapi kalau dah banyak orang alim, tak boleh panggil dia alim lagi. Kita panggil dia ulama. Jadi para ulama ni adalah orang-orang yang alim. Orang yang alim ni adalah orang-orang yang berilmu tadi. Daripada perkataan yang sama juga. Ain, Lam, Mim. Tengok perkataan ulama ni pun ada ain, lam, mim. Itu kaedah dia dalam bahasa Arab secara basic dia, secara asas. Lelaki pun sama. Kalau seorang lelaki kita panggil rajulun, kalau dua jamak jamak maknanya tiga dan ke atas orang lelaki, kita tak panggil rajulun lagi, kita panggil rijalun. Dia berwazan bertukar. Ini nanti bila kita masuk tasrifat nanti ilmu saraf, kan kita ada belajar ilmu nahu dan saraf juga dalam ulum Quran ni, apa kita nampak perubahan dia punya wazan. Perempuan pun sama, imra'atun, satu orang perempuan. Kalau ada banyak orang perempuan kita panggil nisa'un ataupun nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni maknanya dia cerita tentang banyak orang-orang perempuan bercerita kat dalam. Masjid dia panggil masajid kalau banyak. Satu orang Islam dia panggil muslim. Kalau ramai orang Islam dia panggil muslimun. Ini contoh. Kalau satu orang yang beriman, dia panggil mukmin. Kalau ramai orang yang beriman, dia panggil mukminun. Ini dia berkata jamak.
Ulumul Quran bermakna banyaknya ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Ini nak belajar bab ulumul Quran ni, mana kita nak tengok. Saya ambillah beberapa contoh supaya kita nampak dalam Al-Quran ni bukan sekedar baca Quran dengan bertajwid saja, tapi dia lebih daripada itu. Kajian tentang Al-Quran memerlukan banyak ilmu sebenarnya. Yang disebut sebagai ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Memahami adanya ilmu-ilmu tersebut sangat penting. Agar kita tidak melakukan kesalahan ataupun penyimpangan ketika berusaha memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Dengan mengkaji makna ayat-ayat Al-Quran, kita perlu merujuk kitab-kitab tafsir yang muktabar. Melalui para guru yang mursyid dan para asatiza yang bertauliah. Agar kita mendapat kepahaman yang benar dan tidak terjerumus ke dalam kepahaman yang menyimpang. Ini penting. Kan? Nak kenal Al-Quran ni, pertama kita nak ada asas ilmu. Ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Keduanya kita nak kena berguru. Sebab setiap ilmu ni memerlukan guru. Dia bukan sekadar baca je kita boleh faham, tidak. Dia kena duduk, bertalaki dengan guru. Gurunya kena huraikan kitab-kitab yang digunakan ataupun kena syarahkan dan tafsirkan benda tu. Jadi guru ni adalah guru-guru yang bertauliah lah maknanya. Kalau tak bertauliah, takut-takut dia boleh menyimpang sebab kitab tu betul, tapi kepahaman dia tu yang salah. Ini jadi kita takut. Contohnya macam teroris, orang-orang teroris ISIS kan. Bunuh orang sana, bunuh orang sini, bunuh orang bukan Islam, bunuh orang Islam. Mereka juga ada dalil daripada Al-Quran sebenarnya. Tapi masalah mereka adalah kepahaman mereka terhadap ayat itu yang salah. Bukan Al-Quran itu salah. Jadi nanti dalam pengajian Ummul Quran ni baru kita nampak macam mana kaedah para ulama kita yang terdahulu mengistimbatkan sesuatu hukum. Maknanya istimbat ni mengeluarkan sesuatu hukum. Orang ada di kaedah dia. Dia bukan suka-suka ambil satu ayat terus nak keluarkan hukum, bukan. Dia ada kaedah dia. Baik, kenapa kita perlu memahami ulumul Quran? Okay, yang pertama sekali, kita perlu memahami, kita kena renung surah Muhammad. Surah Muhammad ni dia pada ayat yang ke-24. Baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau apakah hati mereka telah terkunci? Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita perhatikan Al-Quran pada ayat yang yatadabbarun. Maksudnya kena bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Maknanya ayat Al-Quran ni dia bukan sekadar membaca saja. Betul. Al-Quran kena baca. Wahyu pertama bilang Iqra bismi rabbikal ladzi. Betul, bacalah. Allah perintah kita suruh baca. Tetapi selain dari pembacaan, kita juga perlu merenung. Ayat yang kita baca ni kena tadabburkan dia. Kena perhatikan apakah mesej yang Allah nak sampaikan. Bukan sekadar baca je tapi kita tak tahu makna yang tersurat dan juga yang tersirat dalam Al-Quran, tak boleh. Sebagai orang Islam, kita beriman dengan Al-Quran, tapi adakah imannya kita sekadar membaca saja? Kita kena juga merenung, memperhatikan Al-Quran itu. Ini perintah Allah ni. Kalau kita tak nak renungkan dia, Allah sindir kita. Atau apakah hati mereka telah terkunci? Orang yang terkunci mati hati dia ni, dia memang tak nampak benda-benda ni. Dia ingat Quran ni saja-saja je Allah turun untuk kita baca. Tak. Dia sebenarnya adalah buku panduan untuk kita mendapat kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Maknanya banyaklah ilmu-ilmu yang ada. Dia buku panduan ni, kalau kita baca saja, dia tak akan memberikan kesan. Dia mesti nak mendalami. Apa yang kita baca, dia ada mesej yang Allah sampaikan, ada perintah-perintah Allah yang kita kena laksanakan, ada larangan-larangan Allah dalam Al-Quran ni yang kita kena tinggalkan. Sebab tu dalam ayat-ayat yang lain, untuk renungan kita bersama, kita kena duduk dan muhasabah diri kita untuk renung beberapa ayat di dalam beberapa surah.
Kan? Dia ada surah ni, surah tu, banyak surah-surah ayat Quran yang Allah sindir kita. Jadi sebagai orang dewasa ni kita tahulah kalau sindiran Allah ni kita kena ambil serius, betul tak? Seperti surah An-Nisa ayat 82 ni. Ada ayat yang berbunyi afala yatadabbarunal Quran. Yatadabbarun lagi. Maknanya tadabbur. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ini satu pertanyaan yang mana pertanyaan ini adalah satu sindiran kepada kita. Allah tanya, kita tak pernah ke perhatikan Al-Quran ni? Perhati ni maknanya kena mempelajarilah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran untuk kita memahami agama yang kita anuti selama ini, yakni agama Islam. Dan surah Al-Baqarah, di surah yang lain pun ada juga afala. Afala ni semua adalah satu pertanyaan. Afala ta'qilun, yang bermaksud apakah kamu tidak berfikir? Sebab tu agama Islam ni agama yang memerlukan akal fikiran. Bukan ikut-ikut je tak. Kita ikut tapi kita nak kena fikir. Dari mana dalil dia? Okey, kita ikut kaedah daripada ulama-ulama kita, mereka ada dalil-dalil juga dalam Al-Quran. Ulama-ulama kita pun melakukan sesuatu bukan ikut sesuka hati mereka. Mereka juga mempunyai dalil sama ada daripada Al-Quran, hadis, kias ataupun ijma' ulama dan kias. Mereka ada kaedah dia. Surah As-Sajdah pula ayat 4, ada lagi ayat yang berbunyi afala tatadzakkarun. Semua bermula pada afala tatadzakkarun. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maksud memperhatikan bukan perhatikan Al-Quran saja. Memperhatikan yang Allah masukkan adalah mengambil pelajaran daripadanya. Banyak benda yang Allah ajar kita dalam Al-Quran. Adakah kita dapat mengambil dia punya pengajaran dan pelajaran ni? Surah Al-An'am ayat yang berbunyi afala tatafakkarun. Yang ni pula, tidakkah kamu mahu berfikir? Allah suruh kita berfikir. Kan? Al-Quran bukan sekadar membaca tapi dia lebih dari itu. InsyaAllah dalam kursus ni nanti saya akan sentuh semua ilmu-ilmu yang perlu kita fikirkan bersama insyaAllah. Okey, lagi ayat yang ni pula surah Al-Ashr ayat yang ke-21 dengan ayat yang berbunyi watilkal amsalu. Amsal ni maknanya misalan, perumpamaan. Nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Banyak dalam Al-Quran, kadang-kadang dia bukan direct to the point yang Allah nak ajar kita. Allah ajar kita melalui perumpamaan-perumpamaan untuk kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri, tentang mukjizat yang tersirat di dalam Al-Quran. Banyak perumpamaan yang Allah ciptakan langit, bumi, cakrawala. Semua ini adalah perumpamaan untuk kita renung akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia punya objektif kursus ini. Di penghujung kursus ini, saya mengharapkan semoga kita dapat sedikit sebanyak ilmu, mengetahui bagaimana ulama mengeluarkan sesuatu hukum. Bukan saya nak kasih awak jadi ulama, tidak. Sebab saya tak ajar terperinci pun. Saya cuma ambil dasar-dasar je. Contoh-contoh, ada yang 5 contoh, ada 6 contoh saya ambil. Supaya kita nampak, oh ini kaedah yang digunakan oleh ulama. Kan? Supaya kita faham, ulama kita juga mempunyai kaedah-kaedah tertentu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ni. Kan? Supaya kita dapat berfikir, oh begini cara dia. Baik. Untuk ayat yang seterusnya ni pula. Okey, ini surah Al-Qasas. La'allahum yadzakkarun, yang bermaksud supaya mereka mengambil pelajaran. Allah suruh kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Penting kita ambil pelajaran yang ada dalam Al-Quran ni. Sebab saya dah bilang tadi, Al-Quran ni merupakan buku panduan, kitab panduan untuk kita mendapat kesejahteraan hidup bukan saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Kita kena faham, setiap ilmu
dia ada dia punya buku-buku panduan dia yang tertentu. Kalau kita nak jadi doktor, kita kena belajar buku perubatan. Kalau kita nak jadi lawyer, kita kena belajar buku perundangan. Benar tak? Kita nak jadi jurutera, engineer, kena belajar buku-buku tentang engineering. Semua ada buku-buku dia ni. Jadi kita nak belajar agama Islam, kita kena belajar Al-Quran. Ini sumber utama kita ni, Al-Quran. Nanti baru masuk sumber kedua, dia ada lagi ulumul hadis pula. Kan? Tapi kaedah dia sama. Kita kalau dah belajar ulumul Quran, kita akan faham macam mana kaedah ulumul hadis ni. Macam mana ulama menjadikan hadis ni sebagai hadis sahih, yang ni hadis hasan, yang ni hadis dhaif. Macam mana yang dia punya kategori ni. Dia ada kaedah dia. Dia kena lihat daripada sudut perawi itu, adakah perawi itu sikah ke, dobit ke. Ini bab ilmu hadis. Nah, semua ada kaedah dia lah, melalui buku-buku panduan tertentu. Bahkan kalau kita nak belajar memandu pun ada buku highway code. Itu panduan dia. Buku panduan kita nak memandu, kita pergi driving center, bukan diorang kasi kita kunci terus jalan kereta, tak. Kan? Bukan terus bawa kereta kat tengah jalan, tak. Kena belajar dulu dia punya teori. Kena ambil highway code dulu, dia punya basic. Yang kita nak belajar ni dia punya basic lah ni. Macam dia punya highway code ni. Kan? Jadi baru kita tahu, oh double yellow line tak boleh tak parking. Oh zebra crossing nak kena tunggu kalau ada orang seberang dulu baru kita boleh jalan. Lampu merah kena stop. Tapi kalau kita tak ada asas ilmu, tak pernah belajar highway code, tak tahu pun tentang lampu merah, lampu hijau, nanti kita akan main sondol je, lampu merah pun jalan. Lampu hijau pula kita berhenti pula. Nanti orang belakang horn. Maknanya tak ada panduan. Sebab tu nak belajar memandu pun ada buku panduan. Okey, seterusnya pula untuk kita renungkan adalah ayat daripada surah Al-An'am, ayat yang ke-151 dengan ayat yang berbunyi zalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang ni pun sama juga. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Allah perintah kita supaya faham isi kandungan Al-Quran. Kan? Memang betul Allah suruh kita baca, tapi bukan sekadar membaca saja. Kalau peringkat kanak-kanak, okeylah. Kita baca Quran, galakkan anak-anak baca Quran. Tapi kalau kita dah peringkat dewasa ni, dah masuk jangka masa senja ni kan, jangan sekadar membaca saja. Kalau boleh, fahamkan sikit-sikit apa mesej yang Allah nak sampaikan melalui Al-Quran ini. Sebab tu kena belajar buat ulumul Quran ini, dia merangkumi semua ilmu. Nanti saya akan tunjukkan juga semua ilmu-ilmu yang saya kumpulkan untuk kursus ini insya-Allah. Okey, surah Al-A'raf ayat ke-19. Ada juga ayat yang berbunyi innama yatazakkaru ulul albab. Okey, kita lihat daripada perkataan ulul albab. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 16 kali ulul albab. Maknanya banyak Allah seru kita untuk menjadi orang-orang yang ulul albab. Maknanya apa ulul albab ni? Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Maknanya ulul albab ni adalah orang-orang yang berakal. Berakal ni maksud orang-orang yang berakal dalam perkataan ulul albab ni dari sudut bahasa Arab. Dia orang yang punya akal sama yang berakal ni dia ada dua perbezaan. Kalau orang yang ada akal dia boleh berfikir saja, tapi yang orang yang berakal ulul albab ni pemikiran dia boleh lihat apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Sebab tu Allah suruh kita jadi ulul albab. 16 kali ada dalam Al-Quran disebut perkataan yang hujung ni, ulul albab. Baik, cuba kita renungkan sindiran-sindiran Allah SWT pada kita tadi. Kan? Okey, dalam Al-Quran disebutkan perkataan afala ta'qilun, yang bermaksud apakah kamu tidak berfikir bukan 1-2 kali, 24 kali Allah sebut. Perkataan afala ya'qilun, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Allah tanya kita ni, dia sindir kita sebanyak 22 kali. Perkataan afala ta'lamun, apakah engkau tidak mengetahui? Sebanyak 36 kali. Perkataan afala ya'lamun, apakah mereka tidak mengetahui? Sebanyak 91 kali. Perkataan afala tatafakkarun,
apakah engkau tidak berfikir lagi? Ada 3 kali perkataan afala yatafakkarun. Dia berbeza tau kan? Yatafakkarun kan dengan takkilun. Dia semua ada. Dia punya perkataan-perkataan gini banyak yang disebut dalam Al-Quran untuk kita renungkan bersama. Perkataan afala tadrusun, apakah engkau tidak belajar, sebanyak 2 kali. Maknanya Allah suruh kita belajar. Maknanya kena belajar. Setiap ilmu ni nak faham memang kena belajar. Belajar maksud saya belajar kena berguru lah. Tak boleh main buka je kitab, tengok terjemahan lepas tu kita tafsir ikut fahaman kita, tak boleh. Sebab kita bukan ahli dia. Kita kena rujuk kepada ahlinya. Dalam Al-Quran juga Allah SWT telah berfirman, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita nak tahu bab perubatan, kita tanya doktor. Pasal doktor ni dia ahli perubatan. Nak tanya bab undang-undang, tanyalah lawyer ke, kan? Dia memang ahli dalam bab undang-undang. Kalau nak tahu bab agama, kita kena rujuk dan tanya pada ulama. Ulama ni adalah ahli dalam bab agama. Sebab dalam hadis pula Rasulullah SAW pernah bersabda dengan hadis yang berbunyi al-ulama warisatul anbiya. Maknanya ulama ini adalah pewaris para nabi. Apa yang ulama warisi ada ilmu-ilmu nabi. Jadi kita kena rujuk kepada ahli dia. Begitu juga kalau kita ada kereta rosak, kan, kita tak tahu nak repair, kenalah pergi jumpa ulama workshop dia. Ulama kereta ni dekat workshop, mekanik ni, mekanik kereta, ada orang ni ulama sebenarnya. Orang yang alim, orang yang berilmu dalam sudut bidang kereta contoh. Nanti yang bidang kereta ni, kalau kita masukkan kereta kita kat workshop, diorang pun ada pecahan-pecahan tentang ulama khusus. Ya, berilmu tapi khusus. Macam Abang Amin, dia ada kereta, dia tentu tahu. Kalau kereta dia rosak, bab enjin, dia ada mekanik bab enjin. Tapi ada kereta yang rosak bukan enjin, dia punya wiring, lampu dia ke, short ke, fuse dia blow ke. Ulama enjin tu, mekanik yang buat enjin, dia tak boleh repair kereta tu. Dia panggil electrician pula, wireman. Dia memang khusus bagian wiring. Kenapa yang mekanik enjin tak boleh? Sebab dia khusus bagian enjin. Yang bagian wiring, dia ada khusus bagian wiring. Kalau enjin rosak, yang ulama wiring ni, dia pun tak boleh repair enjin. Dia wire saja saya pandai. Ini enjin, nanti tunggu saya pergi mekanik enjin datang. Dia orang yang buatkan. Begitulah keadaan. Ilmu-ilmu ni pun ada pengkhususan dia. Dalam agama Islam pun sama. Dalam bab perubatan pun sama. Kalau kita pergi hospital, kita nampak banyak doktor. Tapi bukan semua doktor sama pakar. Ada doktor kepakaran dia dalam bidang jantung. Ada doktor kepakaran dia bidang kalau mata sakit ke, nak operate katarak ke, nak apa. Ada pula doktor dia bagian kulit. Ada doktor bagian apa kalau kena barah ke, kanser dan sebagainya. Dia ada bidang-bidang dia. Ada doktor, dia pakai gigi macam dentist kan. Dia adalah bidang-bidang dia. Sama juga dalam agama. Agama, kalau tentang pembacaan Al-Quran, kita ada ulama-ulama yang dipanggil ahli qura'. Ini memang spesifik bidang Quran. Kalau penafsir Al-Quran, dia panggil mufassirin. Kalau bab hadis, kita ada para muhadisin. Muhadisin ni dia khusus bagian hadis. Kalau bagian fiqah, kita ada para fuqaha. Kalau bagian ilmu tasawuf, kita ada ahli sufi. Dan kita juga ada spesifik bagian akidah. Dan yang ini semua dia punya penghususan maksudnya. Kan? Sebab tu kita tengok kalau senarai nama-nama ahli hadis, tak ada pun nama Imam Syafi'i, Imam Hanbali ke Maliki pun tak ada. Sebab mereka ni khusus bagian fiqah. Dalam fiqah tak ada pula nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi pun tak ada. Diorang ni semua spesialis bidang hadis. Dia adalah penghususan tertentu. Kalau bab qiraat nanti baru ada pula nama-nama seperti qiraat Imam Hashim yang kita baca. Riwayat Hafs ni kan. Dia ada juga
Selain daripada Imam Hashim, dia ada juga Imam Nafiq Al-Madani, Ibn Katsir Al-Makki, Abu Amru Al-Basri, banyak. Kan? Dia ada ulama-ulama. Baik, begitulah banyaknya perkataan yang berbentuk seruan dan sindiran dari Allah SWT diulang-ulangkan dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan bersama. Serta mengambil ibrah kan, ataupun pengajaran, ibrah ni maknanya pengajaran dengan menggunakan akal pemikiran serta menjadi ulul albab. Maknanya ulul albab ni orang yang boleh berfikir. Orang yang berakal. Akal yang boleh berfikir. Tak semua orang ulul albab, walaupun orang ada akal, tapi tak semestinya dia ulul albab. Sebab dia ada akal, tapi dia bukan kategori ulul albab. Sebab dia tak dapat berfikir matlamat agama ni apa. Matlamat Al-Quran ni diturunkan untuk apa. Jadi dia kena jadi ulul albab. Baru dia nampak the beauty of the Islam and juga the beauty of the Quran itself. Okay. Kenapa kita perlu memahami ulumul Quran? Ini penting. Kerana pengajian Al-Quran bukan sekadar membaca, tetapi ia juga memerlukan konsep atau kaedah melalui 3M dalam kehidupan kita. Okay. Saya kalau mengajar pengajian Al-Quran, tentang mengaji ni kan, berilmu tajuk, selalu saya gunakan kaedah 3M ni. 3M ni yang saya maksudkan, yang pertama saya akan ajar mereka membaca. Kedua, saya akan ajar mereka memahami. Ini M kedua. Dah baca, saya akan ajar sikit-sikit bahasa Arab, basic-basic, supaya orang faham apa yang orang baca. Bila dah faham, ketiga saya akan ajar orang untuk mengamalkan isi kandungannya. Ini matlamat Al-Quran diturunkan. Untuk kita baca, faham dan amal. Macam mana kita nak amal? Kalau faham pun tidak. Tak faham tak boleh amal. Mesti nak kena faham. Macam mana nak faham? Baca pun tak pernah. Hanya kena belajar baca untuk faham. Dan faham, baru kita amalkan. Ini matlamat Al-Quran sebenarnya Allah turunkan. Bukan sekadar baca saja. Tapi untuk kita memahaminya dan mengamalkan isi kandungannya. Baik, ini ilmu-ilmu yang saya akan ajarkan. Dalam kursus selama 6 bulan, kursus ulumul Quran ini, dia ada banyak ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Antaranya saya ambil 18 ilmu. Sebab itu masa dia agak panjang sikit. 6 bulan dia ke kursus. Jadi 6 bulan ni, insyaAllah saya akan masukkan sikit-sikit ilmu-ilmu yang saya kumpulkan dalam 18 ilmu ni melalui kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Fadil Dr. Ustaz Firdaus Yahya. Cuma saya ambil dia punya point form aja. Kalau saya nak ambil kitab dia, saya nak ajar secara online ataupun secara fizikal kat Irdak, dia akan makan masa 2 tahun lebih. Saya makan masa hampir 2 tahun setengah juga baru saya khatamkan dia punya kitab. Baik, yang pertama sekali saya akan ajar tentang ilmu sejarah Al-Quran. Sejarah penting. Apa-apa pengajian kalau saya ajar, saya akan masuk bab sejarah dulu. Bab fardu ain, contoh bab solat pun saya akan masuk sejarah solat. Bilanya bermula solat ni. Syariat solat ni semua kan. Bab puasa, bila bermulanya syariat puasa. Jadi kita nak belajar ulumul Quran, kita kena faham sejarah Al-Quran. Macam mana wahyu ni diturunkan. Macam mana ia dihafal oleh para sahabat. Lepas tu ditulis oleh para sahabat. Lepas tu bagaimana para sahabat mengumpulkan Al-Quran sampai kepada kita hari ini. Dia banyak proses dia. Bila dia dah kumpul, dia punya resam ni, yang dikenali sebagai resam Osmani yang kita baca ni. Kenapa resam Osmani? Sebab dikumpulkan pada zaman Sayyidina Osman Ibn Affan. Itu nanti saya masuk sejarah dia. Nanti dia ada pula ilmu dok. Dok ni dia yang meletakkan titik dan baris. Sebab asal penulisan Al-Quran zaman Rasulullah, semua huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran tak ada titik, tak ada baris. Kalau tak ada titik, macam mana kita nak bezakan antara huruf Ta dengan huruf Za, huruf Ba dengan huruf Nun. Contoh, huruf Kha dengan huruf Jim, dengan huruf Ha. Jadi titik ni yang membezakan dia. Baris, ataupun kita panggil syakal, untuk kita nak membaca dia. Dia huruf ta, tapi betul baca dia ta ke ti ke tu. Jadi ulama-ulama dok yang buat. Mengikut pada kaedah dia punya grammar. Dalam bahasa Arab dia panggil nahu. Ilmu nahu.
Yang kedua, saya akan juga bentangkan tentang perkongsian ilmu maki dan madani. Maki ni juga dikenali sebagai maki, ya. Kalau madani juga dikenali sebagai madani. Ya. Sebab ayat Al-Quran ni, dia tak turun sekelepuk 30 juzuk, dia turun sikit-sikit. Berperingkat-peringkat selama 23 tahun. 13 tahun dia turun dekat Mekah. Ayat-ayat yang turun dekat Mekah tu dikenali sebagai ayat-ayat maki ataupun makiyah. Setelah Rasulullah hijrah pergi ke Madinah, dia kenali ayat-ayat yang turun tu sebagai ayat-ayat madani ataupun madaniyah. Nanti saya tunjukkan jugalah kalau dah masuk bab ni, saya tunjukkan contoh-contoh. Macam mana kita nak identify yang ini kat Mekah, yang ini kat Madinah. Dia punya ulama dah ajar kita macam mana contoh-contoh nak tengok ayat ni. Sifat-sifat ayat ni, oh ni ayat Mekah ni, oh ni Madinah. Okay. Seterusnya kita akan masuk juga bab ilmu tilawah, tajwid dan taranum. Ini yang selalu saya bilang tadi, belajar-belajar tajwid kan. Ini dia termasuk sebahagian daripada ilmu Al-Quran. Tilawah maknanya pembacaan. Kita dengar majlis tilawatul Quran. Maknanya majlis pembacaan Al-Quran. Kalau dulu, dekat Malaysia dia tak panggil majlis tilawatul Quran. Dia panggil majlis musabaqah Al-Quran. Musabaqah ni maknanya pertandingan membaca Al-Quran. Kan? Jadi adalah kontroversi, orang komplain, orang bilang apalah Quran pun nak bertanding, betul tak? Tak payah bertanding lah, dia bilang. Nah, okey, kalau tak nak, dia bilang tak nak letak bertanding, tak apa. Majlis musabaqah Al-Quran tu ditukarkan kepada majlis tilawatul Quran. Tilawatul ni maknanya pembacaan, tilawah. Dalam pembacaan tu kena masukkan juga ilmu tajwid. Bukan apa majlis pembacaan asal baca tak. Dia baca betul tapi baca dia pun mesti mengikut kaedah ilmu-ilmu tajwid yang disusunkan oleh para ulama ahli qira' kita. Ahli qira' yang spesialis bahagian Quran maksud saya. Lepas tu dah baca dengan bertajwid, dah apa kalau kita nak perelokkan lagi bacaan, nak perindahkan supaya mendengar orang baca lebih sedap, kita masukkanlah ilmu taranum juga. Dia pun termasuk dalam sebahagian pembacaan. Maksud dengarkan lebih perelokkan bacaan dan lebih sedap ni, maksudnya kadang-kadang bila kita baca Quran dengan bertaranum ni, dia dapat menyebarkan syiar Islam. Dia dapat menunjukkan tentang kesenian pembacaan Al-Quran. Kadang-kadang ada orang dia dengar lagu-lagu yang taranum ni, dia boleh terkesan dalam hati dia. Itu contoh dia. Macam azan di masjid-masjid ni, berbeza Bilal ni muazzin yang azan dia macam azan tak ada lagu kan, dia azan biasa je gitu kan. Dia tak dapat tarik orang luar masjid. Tapi kadang-kadang dengan suara dia, dengan alunan dia punya lagu dia azan kan, dia dapat menarik sebab dia punya touch pada kita punya hati ni, dia punya roh dia ni. Itu dapat menarik orang masuk masjid. Ini dakwah sebarkan syiar Islam. Antara sebarkan syiar Islam boleh melalui azan. Jadi nak sebarkan mestilah dengan cara yang suara nak baik, lepas tu dengan lagu-lagu dia supaya dapat menarik orang. Sebab tu kadang-kadang kalau awak tengok video-video dekat Facebook, bila dia nak bagi kata-kata motivasi, orang tak dapat terkesan. Tapi orang pandai, orang main psikologi. Dengan keluarkan video kat Facebook, dia keluarkan ayat-ayat motivasi ataupun ceramah-ceramah motivasi tapi ada background music. Muzik-muzik sentimental, dia nak dapat supaya orang terkesan dengan dia punya motivasi tu. Memang daripada sudut fitrahnya manusia ni, lagu-lagu ni dia memberi kesan kadang-kadang untuk motivasikan orang. Seterusnya saya akan masukkan ilmu terjemahan. Bagaimana ilmu terjemahan ni kita nak kenal. Terjemahan maknanya just a translation. Alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dah, itu makna terjemahan. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, makna Melayu dia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dah, itu je terjemahan. Itu belum masuk tafsir lagi. Nanti huraian dia pula baru masuk tafsir. Apa yang dimasukkan Allah ni pengasih? Apa sifat-sifat pengasih Allah? Dia huraikan. Apa pula bezanya pengasih yang bezanya penyayang? Dia ada huraian dia. Ini dalam sudut ilmu tafsir pula. Dan dalam Al-Quran ni juga, dia terdapat ayat-ayat yang berbentuk muhkamat dan juga mutasyabihat.
Muhammad ni adalah ayat-ayat yang jelas nyata. Kita baca je kita dah nampak dah apa yang Allah maksudkan. Itu ayat-ayat Muhammad. Tapi ayat-ayat mutasyabihat ni dia samar-samar. Kita baca, kita tak nampak apa yang Allah maksudkan. Sebab dia ada makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Dia ada kaedah dia pula. Nak mengenali ayat-ayat mutasyabihat ni, ulama-ulama kita yang terdahulu, para mufassirin yang menafsirkan Al-Quran, dia ada kaedah dia. Dia kena gunakan kaedah apa? Kena gunakan kaedah ilmu tafsir dan takwil. Baru dia ada huraian. Nanti tafsir ni, dia berkait dengan semua ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu Quran. Begitu juga dengan ilmu takwil. Baru dia pecahkan. Apa makna Allah Maha Pengasih, apa makna Allah Penyayang yang tadi saya kata tu, dia ada huraian yang lebih terperinci lah, maknanya ilmu tafsir ni. Dan juga takwil ni. Takwil biasanya digunakan pada kaedah sifat-sifat Allah. Yang mana merujuk kepada sifat-sifat Allah, dia akan gunakan kaedah takwil. Baik, seterusnya dia ada juga ilmu nombor 7 ni, ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul, asbab ni maknanya sebab. Nuzul maknanya turun. Sebab apa ayat ni turun? Ada ayat Al-Quran, dia memang Allah turunkan tanpa ada sembarang sebab. Memang Allah nak turunkan. Tapi ada yang bersebab. Yang bersebab ni dikenali sebagai asbab. Jadi dikenali sebagai asbabun nuzul. Sebab apa ayat ni turun? Ada kejadian-kejadian ketika itu. Saya masukkan juga 5-6 contoh. Ayat-ayat yang bersebab ni. Nombor 8, ada juga ilmu nahu dan saraf. Memang saya tak ajar terperinci lah. Kalau nak ajar terperinci ni semua, makan berapa tahun nak habis kan? Sekurang-kurangnya kita ambil lah dia punya asas. Basic dia tak? Ilmu nahu ni adalah ilmu grammar. Saraf ni dia punya tasrifat dia. Macam mana nanti kita tengok dia punya saraf, dia punya tasrifat dia akan bertukar wazan. Kan? Kalau yang ni kita baca hu, dia ni baca hum, dia ada. Wazan-wazan dia bertukar kerana perbezaan dari sudut dia punya domer-domer dia. Ini semua nanti bab nahu dan saraf kita akan masukkan bab ni. Yang nombor 9 ada ilmu i'rab dalam Al-Quran. Macam mana ulama ni i'rabkan sesuatu ayat. Sesuatu ayat ni huruf-huruf pun sejak satu huruf pun dia boleh i'rabkan. Sebab satu huruf ni dia boleh berbagai pengertian. Kalau kita tahu selalu huruf waw ni, kalau yang rata-rata lah majoriti kita cakap waw ni maknanya dan. Lalu kita cakap waw tu maknanya dan dalam pembacaan Quran. Tapi itu cuma satu saja sebahagian daripada waw. Dia kenali sebagai waw ataf. Tapi selain daripada waw ataf, dia ada lagi waw qasam, waw sumpah. Sebab tu kita bilang wal asr. Innal insana lafi khusr. Wal asr ni dia bukan dan masa tau. Dia demi masa. Maknanya itu sumpah. Sebab tu kita cakap wallahi. Wallah ni pun sumpah juga. Huruf ba. Ba pun bukan semua dengan. Ada juga ba qasam. Ba sumpah. Wallahi wa billahi. Kita kena dengan billahi. Sebab tu nanti watallahi ta pun ada sumpah juga. Ini cara nak i'rab ayat. Kita boleh nampak nanti macam mana cara ulama nak meng'irab untuk memahami sesuatu ayat. Okey, yang ke-10 dia panggil ilmu balaghah. Balaghah ni adalah ilmu bahasa. Oleh kerana Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, kita kena belajar asas tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ni juga terbagi kepada dua. Satu bahasa yang dikenali sebagai bahasa yang hakiki, satu lagi dikenali sebagai bahasa majazi. Majazi ataupun dikenali sebagai majaz. Hakiki kita baca je bahasa Arab ni, kita tahu makna hakikatnya apa. Tapi majaz ni dia adalah bahasa kiasan yang samar-samar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu apa makna majaz. Jadi dia ada kata-kata perumpamaan kan. Seperti yang preview minggu lepas saya bilang tentang isteri-isteri Nabi SAW. Para isteri Rasulullah SAW ketika sedang duduk bersama dengan Rasulullah, kan? Jadi isteri-isteri dia ni duduk-duduk, kali Rasulullah pun datang, diorang tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, salah seorang daripada mereka bertanyalah,
di antara kami ni semua, maknanya isteri-isteri dia, siapakah di antara kami nanti di akhirat yang mula-mula sekali jumpa engkau ke akhirat? Jadi Rasulullah kata apa? Siapa di antara kamu yang paling panjang tangannya, dialah yang akan jumpa aku yang pertama sekali ke akhirat. Ini bahasa majaz ni. Yang paling panjang tangannya, maksud Rasulullah adalah bahasa majaz. Bahasa perumpamaan. Kalau dalam bahasa Melayu, perumpamaan tangan panjang kita kata apa? Pencuri. Betul tak kan? Jadi hadis ini termaktub di dalam hadis Sahih Bukhari. Bahkan Imam Bukhari pun letak hadis dia dengan teks yang penuh. Kata Imam Bukhari apa? Dia bilang, dalam teks hadis ini, dia bilang, para isteri pun bangun, mereka mula mengukur tangan sesama mereka. Jadi semua isteri Nabi ni, bila Nabi kata siapa yang paling panjang tangannya, dialah orang yang pertama sekali jumpa aku akhirat. Jadi semua pergi ukur tangan. Jadi kebetulan salah seorang isteri dia, kan, yang bernama Afsal lah contoh kan, dia punya tangan yang paling panjang. Jadi orang yang isteri-isteri lain pun cakap apa tak, wah untunglah awak dapat jumpa Rasulullah dululah nanti kat syurga kan. Masuk akhirat awaklah orang pertama sebab tangan awak paling panjang. Rasulullah masih ada kat situ. Rasulullah cuma senyum saja. Rasulullah kata apa? Bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan siapa di antara kamu yang paling tangan panjang adalah siapa di antara kamu yang paling banyak bersedekah, membantu fakir miskin. Itu yang dimasukkan tangan panjang. Ini kata-kata majaz. Dia mempunyai makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dalam bahasa Melayu dia panggil macam tu lah, yang tersirat di sebalik yang tersurat. Okay, ilmu qiraat merupakan ilmu yang ke-11. Qiraat ni adalah, kalau saya nak kata, dia boleh dikatakan logat. Logat bahasa Arab. Sebab bukan semua orang Arab berbual macam orang Arab Saudi. Orang Syria pun, dia orang Arab juga. Dia ada logat dia sendiri. Orang-orang Syam, orang Iraq, seperti orang-orang Basra dan Kufah ni, dia pun ada logat dia sendiri. Dia pun orang Arab juga, orang Iraq. Orang Yaman pun ada logat dia sendiri. Dia pun orang Arab. Orang Mesir, orang Morocco ni semua kan. Dia punya kiraat yang tersendiri. Mana dia ada logat-logat yang sendiri. Dan dia orang pun orang Arab juga. Sama macam kita. Kita orang Melayu, yang orang Kelantan tu orang apa? Orang Melayu juga. Kan? Orang Kelantan ada logat dia, kita ada logat kita juga. Kita cakap makan, orang Kelantan cakap makan. Ya. Kita panggil nenek kita nenek. Tapi orang kat Perak, orang Melayu Perak pun Melayu juga. Dia tak cakap nenek, dia panggil opa. Tapi makna sama. Semua dari sudut bahasa saja berbeza. Begitu juga dengan orang-orang Arab, cara mereka membaca Quran ni, mereka ada kiraat mereka. Ini pun akan saya sentuh buat kiraat juga. Saya ambil lah beberapa contoh. Kiraat ni baca gini, kiraat tu baca gitu. Kan? Contoh surah Fatihah je lah. Kita baca ihdinas sirat. Dinas maksudnya kita baca huruf sin, huruf sod. Tapi ada kiraat yang baca huruf sin. Ihdinas sirat. Ini nas pula, bukan sod. Kalau sod kan tebal sikit kan, ihdinas. Dan ada kiraat juga yang baca bukan dinas, bukan dinas. Dia baca macam ada huruf zai. Ihdinas zirat. Nampak tak? Ini kiraat. Yang ke-12, saya akan masukkan juga bab tentang ilmu mujmal dan mubayyan. Mujmal ni adalah ayat-ayat yang dalam Al-Quran, dia samar-samar. Dia memerlukan mubayyan. Mubayyan ni penjelasan. Ataupun kata al-bayan. Kita selalu dengar nama perkataan al-bayan ni maknanya penjelasan. Jadi dia kena ada ayat-ayat yang menjelaskan. Kalau tak ada ayat yang menjelaskan, kita tak faham makna ayat ni. Sebab ayat ni dia samar-samar. Dia mujmal. Kan? Ini kaedah dia. Yang nombor 12. Banyak ayat-ayat yang mujmal mubayyan ni. Nombor 13, ayat nakhsih dan mansuh. Nakhsih ni ayat yang turun kedian. Ayat yang mula-mula turun ni, yang awal ni turun, bila ayat yang kemudiannya turun, ayat yang awal ni dimansuhkan. Maknanya dah tak pakai lagi hukum hakam yang awal ni. Dia kena gunakan yang nasih ni. Seperti contoh, pada awal peringkat Islam, waktu Nabi Hijrah,
selepas sekitar lebih kurang 16 atau 17 bulan Nabi hijrah dekat kota Madinah, kan? Sebelum itu solat semua menghadap ke arah kiblat di mana? Masjidil Aqsa. Nah, tapi setelah 16-17 bulan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mana orang-orang Yahudi ejek Rasulullah, kononnya kita pun ikut macam diorang punya arah kiblat di kat Masjidil Aqsa, kan? Sebab tu orang nampak tak, orang-orang Yahudi kan dia punya kiblat kat Masjidil Aqsa kan diorang ada wall of whale ke apa dia panggil, yang menghadap tembok diorang punya cara solat tu kan. Jadi maka Allah turunkan wahyu yang turun ni pula wahyu yang nasih, dia nasih turun supaya ditukarkan arah kiblat kita daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi bila ada perintah yang terbaru turun, itu dipanggil nasih. Perintah supaya ditukarkan arah kiblat ke Masjidil Haram, yang ni dekat Kaabah hari ni kita solat menghadap ke arah Kaabah. Maknanya yang dulu punya ayat yang bilang tentang Masjidil Aqsa dah dimansuhkan, dah tak pakai lagi. Dan kita akan terus sampai akhir kiamat, hari kiamat nanti, sampai akhir hayat kita dan juga sampai hari kiamat pun arah kiblat orang Islam akan tetap berada di Kaabah. Itu arah kiblat yang Allah telah tentukan. Sebab tu ayat tu dah nasib, dia tak akan berubah lagi. Sebab apa tak akan berubah lagi? Sebab dah tak ada nabi lagi, dah tak ada wahyu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi, khatamul anbiya. Ya, dia penutup segala para nabi. Jadi ayat yang mengarahkan kita untuk solat menghadap ke arah Kaabah ni dia panggil ayat nasih, yang Masjidil Aqsa tu dah dimansuhkan. Peristiwa ni terjadi kat mana? Siapa yang dah biasa pergi haji dan umrah mesti pernah pergi Madinah dan pernah ziarah sebuah masjid nama dia Masjid Qiblatain. Dekat situlah terjadi peristiwa ini. Maksud Qiblatain ni dua arah kiblat. Sebab waktu wahyu ni turun Rasulullah sedang solat zuhur. Zuhur kan 4 rakaat. Rasulullah menghadap ke Masjid Aqsa 2 rakaat. Masuk rakaat kedua ni wahyu turun suruh tukarkan ke arah kiblat ke Masjidil Haram dekat Mekah ataupun mengarah ke Kaabah tu. Jadi sebab itu dekat situ dikenali sebagai Masjid Qiblatain. Ada 2 arah kiblat. Satu mengarah ke utara, satu mengarah ke selatan. Ini kaedah nak tengok. Nombor 14, saya akan bincangkan juga tentang ilmu-ilmu dalam Quran yang ilmu-ilmu am dan juga ilmu-ilmu khas. Sebab ada benda yang dia am, umum untuk semua manusia. Seperti seruan Allah Subhanahu Wa Taala kalau berbentuk daripada ayat ya ayyuhan nas, maknanya dia umum, wahai manusia umum. Islam ke tak Islam ke, Allah seru semua manusia. Tapi bila yang khas ni Allah khususkan untuk orang-orang Islam yang beriman, Allah akan gunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maknanya kalau orang tu dia tak beriman, dia bukan khusus untuk dia. Ini khusus untuk orang yang beriman. Dia special punya wahyu Allah kasih untuk orang yang beriman. Dari sudut perbuatan Rasulullah pun kan, dia ada yang am, ada yang khas juga. Kalau kita belajar bab hadis. Sama juga am khas pun ada juga dalam hadis. Ada benda dia am untuk semua manusia, semua umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada benda yang dia khas, maknanya dia khusus untuk Nabi saja. Kita tak boleh ikut. Sebab tu kalau kita nak ikut apa Nabi buat, apa semua 100%, kita tak boleh ikut 100%. Sebab ada benda yang khusus untuk Nabi saja. Paling mudah saya ambil selalu contoh bab kahwin. Nikah kahwin ni, kita dikhususkan untuk 4 orang isteri maksimum. Nabi lebih pada tu. Tapi kita tak boleh ikut Nabi tahun tu. Sebab tahun tu dia khusus untuk Nabi. Itu 4 pun dalam Al-Quran punya clause pula kita nak kena faham. Pun saya akan masukkan juga DP clause. Clause dia bukan Allah suruh kita tu 4 ambil 4. Nanti kat penghujung ayat tu selalu diorang skip yang kat hujung dia. Hendaklah kamu berlaku adil. Ini yang susah. Cakap pakai mulut senanglah. Berlaku adil. Tapi nak melaksanakan adil tu bukan benda yang mudah. Kalau tak mampu berlaku adil, dah tak payah nak kahwin 2, 3, 4, tak payah. Kalau awak betul-betul 100% rasa boleh, okey, awak pihak. Silakan. Memang tak dilarang dalam Islam, tapi maksimum 4. Awak tak boleh macam nak ikut Nabi. Nabi lebih pada 4, itu khusus untuk Nabi. Nombor 15, ayat-ayat yang mutlak dan muqayyad.
Mutlak ni kita tahu. Secara mutlaknya kita baca ayat ni, oh macam gini Allah nak kan. Itu mutlak. Tapi muqayyad dia pula terkait. Muqayyad ni adalah berkait. Berkait maknanya. Okey, secara mutlak macam gini Allah nak, muqayyad ni boleh saya kata dalam bahasa Melayu atau bahasa Putih dia apa tahu, secara automatik lah. Macam gitu. Automatiknya dia berkait dengan ayat yang muqayyad mutlak ni. Kita dah tahu dah. Allah tak payah nak sebut in detail. Contoh macam la taqrabuz zina. Ini ayat Quran. Allah kata apa? Jangan kamu hampiri zina. Ini ayat mutlak. Jangan hampir zina. Tetapi secara muqayyadnya, secara automatik, jangan hampiri zina ni, secara automatik berzina pun tak boleh. Bukan kata berzina. Allah dah bilang jangan hampiri zina, maknanya secara automatik tak boleh berzina. Alah, berzina boleh. Allah tak larang pun. Allah cuma kata jangan hampiri je. Allah tak kata jangan berzina. Tak boleh. Dia dah muqayyad dah. Dia terkait dengan yang Allah kata jangan hampiri zina tu. Dengan orang tua, Allah kata apa? Janganlah kamu berkata walaupun dengan perkataan cis. Betul tak? Maknanya tinggi suara tu kan? Tak boleh. Secara automatik, kalau cis pun tak boleh, apalagi kalau kita maki hamun orang tua kita. Apalagi kalau kita mengherdik orang tua kita. Apalagi kalau kita pukul bantai orang tua kita. Lagi tak boleh. Secara automatik dia panggil muqayyad. Ini semua saya ambil contoh-contoh dia juga. Yang nombor 16, ilmu mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum ni pun dia sama macam mutlak muqayyad ni lebih kurang. Secara mafhumnya. Kita tahu cara mafhumnya apa yang Allah nak cakap. Mantuk Allah tak cakap in detail, tapi secara mafhum kita sedia maklum. Dia macam secara automatik jugalah. Okay. Nombor 16 ni ilmu al-qasas. Qasas ni maknanya kisah. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang terdahulu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Walaupun itu tinggal sejarah, tapi sebenarnya kenapa Allah ceritakan? Sebab Allah nak suruh kita ambil pengajaran daripada sejarah tersebut. Cerita tentang Firaun, cerita tentang Qarun, cerita tentang kaum Lut, cerita tentang Khabil dan Habil, anaknya Nabi Adam AS, cerita pasal kaum Nabi Saleh, cerita pasal kaum Nabi Nuh. Kenapa Allah ceritakan? Untuk kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah itu. Supaya kita ambil pengajaran dan kita jadikan dia iktibar dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir sekali, ilmu yang ke-18, saya akan masukkan juga ilmu i'jaz. I'jaz ni ada ilmu yang dikenali sebagai mukjizat. Selalu kita kata Al-Quran ni sebagai mukjizat. Dekat mana letaknya mukjizat Allah SWT ataupun dalam Al-Quran ni? Banyak kita boleh nampak. Mukjizat yang ada depan mata sama ada kita perasan atau tak perasan. Sama ada di bumi, di lautan, di langit, di bintang-bintang ni semua ada mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua 18 ilmu ini dia sebenarnya saya letak gambar rantai ni nak kasih dia simbolik bahawa semua ilmu-ilmu ni dia berkait di antara satu dengan yang lain. Dia macam rantai lah. Rantai ni bukan datang daripada satu besi, dia datang daripada besi-besi yang kecil. Lepas tu dia berkait besi yang nombor 2, nombor 3 berkait. Itu dia panggil rantai. Kalau dia tak datang berkait, dia satu besi yang panjang itu bukan rantai namanya. Itu besi aja kita panggil. Jadi maknanya dia berkait. Contoh, kalau awak nak tafsirkan ayat Quran yang nombor 6 ni, awak nak kena faham dia punya asbabun nuzul nombor 7. Lepas tu awak nak kena faham adakah ayat itu ayat nasih ke mansukh. Adakah dia khas ke am, adakah mutlak ke muqayyad. Dari sudut qiraat pula macam mana cara dia baca. Semua ini kaedah ulama daripada sudut ilmu nahwu, grammar dia. Nak i'rabkan dia macam mana. Dari sudut balaghah dia. Dia berkait semuanya ni. Baru kita nampak, oh begini rupanya cara para ulama kita yang terdahulu mengeluarkan sesuatu hukum melalui Al-Quran. Mereka tahu ilmu-ilmu ni semua. Baik, kalau saya nak kaitkan Al-Quran punya ilmu-ilmu ni seperti ulumul Quran ni, kalau saya nak kaitkan dia sebagai perumpamaan, diumpamakan sebagai seekor ikan,
tulang-tulang ikan ni merupakan ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Nah, maka tulang-tulangnya pula menjadi kekuatan hujah para ulama mengistimbatkan sesuatu hukum. Mengistimbat ni maknanya mengeluarkan hukum. Ini kaedah dia. Dan kalau saya nak kaitkan pokok yang ada ranting ni, kan, cabang-cabang ranting ni diumpamakan sebagai sepohon pokok. Kalau ulumul Quran ni kita umpamakan sebagai sepohon pokok, maka ilmu-ilmu yang tadi tu, yang ada dalam Al-Quran itu, kan, dia akan menjadi daun-daun dia. Maka daun-daunnya pula menjadi keindahan buat kita untuk membaca dan memahami serta beramal dengannya. Ini saya punya kiasan, analogi saya. Jadi pentingnya lah pada saya untuk kita faham semua ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran untuk kita faham agama Islam. Okey, ada apa-apa pertanyaan sejauh ini? Kalau nak tanya apa-apa silakan. Kita adakan sedikit sesi soal jawab untuk siapa-siapa yang nak bertanya. Ustaz, Saya. kalau jadi online kan, kita Zoom kan, jadi nota-nota ni macam mana kita nak kena pergi sana office ambil nota dia ke macam mana Ustaz? Okey, nota ni saya serahkan pada pengurusan pihak IRDAP. Saya akan kasih dia punya nota dia melalui PDF. Nanti biasanya kalau nota-nota ni selalu saya kasih PDF, nanti Haji Jamil akan fotokopi. Tapi itu kalau fizikal tapi saya tak tahu macam mana cara dia kasih ni. Macam mana Abang Jamil? Diorang nak datang collect ke ataupun saya kira boleh kasih untuk soft copy. Kita kasih soft copy. Kalau ndakkan yang printed, saya uruskan juga. Tapi nak kena collect. Kena collect lah, okey. Boleh? Boleh. Boleh bagikan soft copy dalam bentuk PDF, tapi awak susah juga kalau PDF awak nak tulis, awak nak tulis satu buku sendirilah maknanya untuk tulis dia poin-poin form dia. Mungkin saya olahkan, mungkin awak pun ada awak punya olahan sendiri. Yang penting saya nak awak faham aja. Jadi awak boleh olahkan ikut kefahaman awak nak tulis poin-poin dia kan. Boleh juga kalau saya kasih dia PDF, tapi nanti yang selebihnya kan macam Abang Jamil tadi kata, Haji Jamil bilang siapa yang nak nota dia punya hard copy, nanti Haji Jamil pihak IRDAP akan fotokopikan dia buat nota hard copy. Kena collect lah maknanya. Kena datang pejabat. Okey, insyaAllah. Okey, Ustaz. Datang tu saya rasa kena berhubung dengan Haji Jamil ataupun Haji Pak Daeng. Mereka ada kat office tu selalu. Kan takut awak datang nak collect, dia orang tak ada kat office tu. Jadi kena buat appointment lah hari apa, pukul berapa Pak Daeng ada kat situ. Boleh. Boleh, Ustaz. InsyaAllah sekarang dari Monday sampai Friday ada staff dekat sana dari 10 sampai 2 petang. InsyaAllah. Except hari Khamis. Melainkan hari Khamis. Tapi walau macam mana pun beritahu saya dulu. Saya akan arrangekan untuk buat collection. Mungkin ada hari-hari dia lah. Hari apa sampai hari apa, dari pukul berapa sampai pukul berapa, nanti pihak IRDAP akan beritahulah kepada peserta yang nak masuk kursus selama 6 bulan ni. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Kursus ini kalau diadakan online, saya tak tahu, saya serahkan kepada para peserta juga. Nak buat jam 8 sampai 10 ataupun 9 sampai 11. Saya serahkan pada peserta. Sebab kelas-kelas saya ada yang 8 sampai 10, tapi ada juga yang 9 sampai 11. Sebab yang 9 sampai 11 ni rata-rata orang yang bekerja. Orang balik, dia nak solat maghrib dulu, lepas tu nak makan dulu, solat isyak dah habis, solat isyak baru dia orang buka laptop dia orang duduk belajar, orang cakap macam itu. Kalau nak pukul 8, untuk ada yang boleh saya tahu, tapi ada yang mungkin agak kalang kabut balik kerja jadi saya serahkan lah pada boleh pihak pelajar dan juga pihak IRDAP yang tentukan waktu. Saya tak ada masalah, boleh kalau nak cara online pukul 8 sampai 10 ataupun 9 sampai 11 pun boleh. Tapi sama juga nanti kalau 8 sampai 10 lepas belajar pun awak nak kena solat isyak juga. Jadi saya serahkan pada pelajar macam mana, boleh bincang dengan Haji Jamil. InsyaAllah Haji Jamil dia pun boleh uruskan benda ni.
Ada apa-apa lagi nak bertanya tentang pengajian ulumul Quran ni? Sekurang-kurangnya saya nak awak untuk preview ni, untuk preview pengenalan ni, saya nak awak nampaklah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ni dulu. Kita belum belajar lagi ni. Kau nampak, oh ada ilmu ni, oh ada ilmu tu. Begitu je yang penting. Sebab nanti kalau lain kali orang cakap pasal ulumul Quran, kita dah tahu nak belajar apa. Sebab masa mula-mula dulu saya buka kelas ulumul Quran ni, banyak yang masih tanya saya ni. Ustaz ni belajar ilmu tajwid ke apa Ustaz? Kena ngaji ke apa ni? Jadi susah juga saya nak explain kalau orang tak ada preview macam gini kan. Lepas tu saya cadangkan kepada Haji Jamil, kita buat preview dulu. Kasih tahu pelajar, oh ada ni ilmu ni kan. Dia apalah. Faham sikit ya. Dan dah faham sikit Abang Amin Ada Boleh. ilmu ni. Ada gambaran ni sikit lah kan. Yelah, ada gambaran lah. Maknanya banyak ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Okey, ada apa-apa lagi? Nak ditanyakan? Mungkin Haji Jamil nak sampaikan apa-apa dari pihak Irdak ke? Untuk saya rasanya tak ada apa-apa sebab risalah semua saya telah berikan pada individual yang saya dah kontak. Jadi keputusan pada tangan mereka lah. Macam mana ni saya tengok di sini ada Puan Siti Hawa, Puan Zaidah, Puan Awabi. Ada apa-apa pertanyaan? Mungkin Abang Awabi atau Kak Zaidah ataupun Kak Siti kalau nak bertanya apa-apa tentang pelaksanaan kursus ni. Sebab kursusnya agak panjang sikit. Kalau nak tanya apa-apa, waktu-waktu time break dia bila. Biasanya saya kalau dalam kursus ni, saya breakkan waktu bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan memang tak ada lah kita belajar. Nanti lepas biasanya 2 minggu bulan Syawal, selepas 2 minggu raya baru kita sambung balik. Sama saya akan break kalau terjadinya hari pengajian yang nak diadakan pada setiap Selasa ni jatuh pada hari raya haji, contohnya 10 bulan Zulhijjah baru kita break. 1 hari je. Tapi walau macam mana pun, siapa yang nak berserta dengan benda ni, saya akan adakan juga grup WhatsApp untuk mereka tanya-tanya soalan yang dalam WhatsApp pun boleh. Dan kalau ada apa-apa perubahan dan sebagainya, kita akan berbincang kat WhatsApp saja. Sebab saya dalam masa 6 bulan ni kadang macam-macam benda boleh terjadi yang tak dapat dielakkan dan sebagainya, kita akan berhubung kat WhatsApp. Mungkin Kak Siti nak tambah-tambah apa-apa lagi, nak bertanya apa-apa, Kak Siti Hawa ke, Kak Zaidah. Ataupun Abang Awabi Ahmad nak tanya apa-apa, boleh silakan. Tak ada Ustaz, saya okey je Ustaz. Saya rasa pukul 9 lebih selesa lah. Maknanya dalam solat Isyak pun dah habis kan, tak langgar bulan kan. Boleh insyaAllah. Dah Haji Jamil ada, kita usulkan pada dia insyaAllah. Tapi pada keseluruhannya, Kak Siti nampaklah ilmu-ilmu yang kita nak belajar ni tadi yang saya dah terangkan tu. Ya, saya faham Ustaz. Best lah Ustaz. Apa ni? Ilmu apa ni? Ilmu usul apa Ustaz? Ilmu apa? Ulumul Quran. Ya. Kan dah nampaklah ada ilmu ni kat dalam ni. Okey. Ustaz, lagi satu. Yang bahagian ayat nasih mansuh tu, ayatnya tu Ustaz masih kekal dalam Quran, cuma hukum dia ke yang dimansuhkan? Okey, ada yang dah tak ada lagi. Dah dimansuhkan, ayatnya pun tak ada. Tapi ada yang masih ada lagi. Ada yang masih ada kan, dari sudut hukumnya dimansuhkan. Tapi ayatnya masih ada. Itu pun good question dia. Banyak orang tanya bab nasih mansuh juga agak. Tapi ada yang masih ada lagi ayat tu. Ada memang dah tak ditulis lagi dah. Dia dihazafkan. Dia hazafkan maknanya dia hilangkan ayat tu dalam Quran, dalam bentuk tulisan dah tak ada. Tapi bukan semua masih ada lah beberapa lagi ayat-ayat yang mansuh masih ada lagi. Dalam bentuk tulisan Al-Quran tu dia masih ada. Nanti saya tunjukkan juga 2-3 ayat yang masih ada lagi. Ya, okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Abang Awabi kata dia okey, dia tak ada masalah. Maknanya tak ada masalah ni dari sudut waktu 8 boleh 9 pun boleh, tak ada masalah lah pada dia. Kak Zaidah nak tambah apa-apa, boleh kasih pendapat, kasih apa-apa, biar boleh datang dia Haji Jamil ada kat sini.
Jadi dia mewakili pihak Irda, dia yang buat pengurusan lah, maknanya dia orang yang membuat ni semua. Oh, Awabi perempuan. Puan Awabi. Okey, sorry. Saya ingat Awab. Okey, maaf. Okey, Kak Zahidah, boleh? Kalau nak tambah apa-apa lagi sebelum ditutup majlis ni. Mungkin akhir kata daripada Haji Jamil. Pihak Irda nak apa-apa penambahan, silakan. Saya kira saya tak ada apa-apa lagi. Saya akan berhubung langsung dengan individu yang bersama kita sekarang ni untuk berikan maklumat lanjut lah, insyaAllah. Jadi saya serahkan pada Ustaz untuk penutup. Cik Amin, ada apa-apa lagi nak Itu aja. Ustaz? Dah, okey, insyaAllah itu je. Okey. Baik, terima kasih semua kerana sudi meluangkan waktu untuk sesi preview pengenalan ulumul Quran ini. Mudah-mudahan majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan mari kita sama-sama menutup majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Salam kakak Mida kak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum. InsyaAllah.